cikgu. Ya, Akhirnya Allah. selepas 10 tahun kita menang juga, cikgu. Alhamdulillah. Pertandingan badminton kampung pisang kita, cikgu. Baiklah, cikgu. Macam saya nak main kat Piala Thomas tu. Itulah. Hui, Yalah. penat juga, cikgu. Jemput duduklah kalau penat. Terima kasih lah, cikgu. Saya Okey. duduk dulu tau, cikgu. Duduk. Ini kau dapat. Kenapa, Kemal? Kenapa? Ada apa? Jarum. Ya Allah, Ya jarum. Sakit, cikgu. Tak tengok ke tadi masa nak duduk tadi? Tak perasan, cikgu. Dah penat Ya sangat. ke? Allahu Akbar. Tapi saya punya refleks laju juga, cikgu. Bagus tu. Sebenarnya tindakan refleks ni sebenarnya dia dapat membantu kita daripada mengelakkan kecederaan habis saja sebenarnya. Dia sangat-sangat membantu sebenarnya. Macam tu, cikgu. Ya. Sekejap. Tapi apa kena mengena refleks yang kita nak belajar kali ni, cikgu? So kalau nak tahu, jom kita mula kelas. Sakit, cikgu. Ya, jom. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan, ini dia slot menengah atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Baik, inilah dia. Saya pasti anda semua, Mal, okey ke tu? Jangan risau, saya okey. Sebelum saya memperkenalkan guru yang akan bersama dengan kita kali ini, saya juga nak memperkenalkan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Saiful Amri kita. Assalamualaikum, apa khabar? Itu dia. Baik, inilah cikgu yang telah menyelamatkan saya tadi, Cikgu Hafizah. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mal? Okey, Mal? Aduh, sakit. Okey dia, okey. Okey, Cikgu, ini saya pasti murid-murid yang mengambil bagi mata pelajaran sains sukan ni, Cikgu, mesti tertanya-tanya, apa kena mengena dengan refleks tadi dengan kita nak belajar kali ni, Cikgu Hafizal? Ya. Silakan. Okey. Apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah ini dia, iaitu iaitu berkaitan dengan standard kandungan 3.7 berkaitan dengan asas kemahiran motor manusia. Okey. Iaitu konsep asas kemahiran motor manusia. Okey, yang mana standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 3.71. Okey. Mentakrif kemahiran motor. 3.72 menerangkan ciri-ciri lakuan motor involuntary dan lakuan motor voluntary. Okey. Dan 3.7.3 menjelaskan mekanisme penghasilan lakuan motor involuntary dan lakuan motor voluntary. Okey, itulah dia. Ya, ini yang kita akan belajar pada hari inilah. Okey, seterusnya, Cikgu. Seterusnya. Okey, seterusnya. So, kita terus masuk kepada definisi apa itu kemahiran motor. Baik. Okey. Kemahiran motor adalah keupayaan individu melakukan pergerakan iaitu aktiviti atau tugasan untuk mencapai objektif tertentu. Baik. Menurut Zawi 2011, keupayaan mencapai objektif sesuatu pergerakan dengan cara konsisten dan usaha yang minimum. Baik. Oleh itu, kemahiran motor dapat ditafsirkan sebagai pelakuan yang dihasilkan dengan kaedah yang efektif dan prestasi yang kekal. Itu definisi untuk kemahiran motor. Okey, baik. Seterusnya, Cikgu. Seterusnya, apa yang kita nak fokus pada hari ini iaitu jenis kemahiran motor. Okey, jenis kemahiran motor dia ada dua. Yang pertama, lakuan motor involuntary dan yang kedua, lakuan motor voluntary. Okey, itulah dia, Cikgu, yang kita akan sentuh kali ini iaitu asas kemahiran motor manusia bersama dengan Cikgu Hafizah. Saya pasti murid-murid semua dah tak sabar, tetapi kita nak berhenti rehat dulu. Tapi sebelum itu, sebenarnya, Cikgu, kita berdua, Cikgu. Ya ke? Okey. Cikgu rasa siapa? Tak tahu. Okey, sebenarnya kita bersama dengan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Saiful Amri kita. Okey, yang mana beliau
beliau juga akan bersama-sama dengan kita untuk slot menengah atas kali ini. Baik, cikgu. Kita nak berhenti rehat dulu. Okey. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya, Akmal Nazir dan juga Cikgu Hafizal kita. Baik, Cikgu. Untuk segmen kali ini, apa boleh Cikgu nak kongsikan kepada murid-murid semua? Silakan. Okey Akmal dan murid-murid di rumah, untuk hari ini kita akan masuk kepada ciri-ciri lakuan motor involuntary dahulu. Oh. Okey. Kita tengok yang pertama. Ciri yang pertama iaitu lakuan motor tanpa kemahiran. Dia juga dikenali sebagai lakuan motor tanpa kemahiran. Yang kedua, lakuan motor yang dihasilkan secara luar kawalan. Baik. Okey, dan yang ketiga, pelaku tidak mampu untuk memilih atau memodifikasikan sebarang lakuan. Baik. Maksud di sini ialah pelaku dia tidak boleh memilih apa yang dia hendak lakukan ataupun memodifikasikan. Maksud di sini dia tidak boleh mengubah apa yang dia hendak lakukan. Oh, okey. Itu maksud dia. Baik. Kemudian saraf pusat yang terlibat dalam lakuan motor involuntary ialah saraf tunjang sahaja. Okey. Okey. Contoh pergerakan yang melibatkan lakuan motor involuntary ini iaitu sentakan lutut, sentakan tangan atau kaki apabila terkena benda panas. Oh, cikgu, saya pasti murid-murid tertanya-tanya. Sebenarnya saraf tunjang ni dekat belah mana, cikgu? Akmal tahu saraf tunjang kat mana? Saya nak tanya cikgu dulu. Cikgu dulu. Okey. Saraf tunjang ni Aha. dia berada di dalam tulang belakang kita. Oh, okey. Iaitu tulang turus vertebra. Oh. Okey, tulang belakang kat mana, Akmal? Dekat sini. Ya, betul. Okey, murid-murid di rumah ya. Okey, right. Okey. Okey. Seterusnya, bagi memantapkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, okey, Akmal nampak kan ada gelas dekat atas tu? Betul? Okey. Cuba Akmal pegang gelas tersebut. Hui, cikgu. Pegang je, tak payah minum. Pegang je. Berasap ni, cikgu. Berasap? Cuba pegang je. Okey, saya pegang, cikgu. Oh. Apa yang Akmal rasa? Panas. Panas. Bila panas, apa yang tangan Akmal buat? Dia terus secara automatiknya tangan saya macam ni, cikgu. Macam mana tu? Macam tu, cikgu. Dia macam, tu. Maknanya di situ berlakunya tindakan refleks. Ingat lagi tak tadi masa kita main badminton? Janganlah cerita, cikgu. Malu Jangan saya, cerita. cikgu. Okey. Okey. So di sini kita dapat mengetahui bahawa apabila contoh terkena atau terpegang benda panas, Okey. tangan kita akan cepat bertindak Betul. bagi mengelakkan tangan kita cedera lah. Yap. Okey, itu yang dimaksudkan dengan ciri-ciri lakuan motor involuntary. Harap murid-murid di rumah fahamlah. Okey. Faham, cikgu. Okey. Baik. Seterusnya. Seterusnya, okey. Tadi ciri-ciri lakuan motor involuntary. Sekarang kita masuk pula kepada ciri-ciri lakuan motor voluntary. Oh, Okey. apa tu? Apa tu? Okey, kita tengok satu persatu. Lakuan motor voluntary ini juga dia dikenali sebagai lakuan motor berkemahiran. Akmal tahu apa itu kemahiran? Kurang pastilah, cikgu. Kurang pasti ya. Tak apa, nanti cikgu terangkan. Cantik. Kemudian yang kedua, lakuan motor yang dihasilkan secara sedar dan dalam kawalan. Maksud di sini, perbuatan ataupun lakuan yang kita lakukan tadi, kita berada dalam keadaan kita sedar. Oh. Dan perbuatan tersebut dalam kawalan kita. Okey. Okey. Yang ketiga, pelaku mampu memilih dan menentukan sama ada untuk melakukan sesuatu pergerakan atau sebaliknya. Kemudian,
hasil lakuan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti tahap kemahiran dan pengalaman pelaku tersebut. Maksud di sini ialah lakuan ataupun pergerakan yang akan dihasilkan dia bergantung kepada tahap kemahiran seseorang tersebut. Okey. Saraf pusat yang terlibat dalam lakuan motor voluntary ialah otak dan saraf tunjang. Alright. Okey, tadi saraf tunjang kita tahu dekat tulang Belakang. dikenali sebagai turus vertebra. Otak dekat mana, Akmal? Siri, cikgu. Yes, betul. Pandai, Akmal. Okey, contoh pergerakan untuk lakuan motor voluntary iaitu berlari, menulis. Lagi mungkin Akmal boleh tambah rasa-rasa? Berlari, Ya, menulis, ya. berjalan, Berjalan lagi. merangkak, Merangkak, betul. melompat. Melompat, betul. Banyaklah, cikgu. Banyaklah kan? Okey, betul. Alright. Okey, Okey. ini adalah ciri-ciri lakuan motor voluntary. So, kita buat untuk menambahkan pengukuhan. Bagi ni, kita cuba buat aktiviti menangkap bola softball. Okey, Siapa yang nak tangkap, cikgu? Akmal tangkaplah. Saya, cikgu. Ya, betul. Cikgu akan baling. Saya sebagai wakil sekolah, cikgu. Okey. Apa tu? Ha? Apa tu Akmal pakai tu? Ini, cikgu. Untuk glove. Ni glove, cikgu. Ya, untuk sukan Softball. Biasa main kat sekolah? Ha? Biasa main kat sekolah softball? Okeylah. Okeylah. Okay. Alright, so Akmal dah bersedia? Boleh, cikgu. Boleh saya ke depan, cikgu? Okey, boleh. Takutlah terjadi apa-apa kan. Saya akan ke depan dan akan menangkap bola softball yang akan dibalik oleh Cikgu Hafizah kita. Okey, cikgu. Okey. Okey. Dah ready Akmal ya? Okey, cikgu. Ready? Ya, saya baling kuat ni tau. Okey, Okey, ready ya? Okey, cikgu. Sedia? Sedia? Tengok. Sok. Oh, hebat. Wah. Penuh bergaya. Ya, cikgu. Ya. Kuat sikit. Kuat lagi? tak ada. Okey. Okey. Cukuplah sekali. Cikgu, Ya. sebenarnya Ya. apa yang kita baru buat ni, yang saya tangkap bola softball ni, ada kena-mengena ke dengan lakuan motor voluntari ni, cikgu? Yes, yang ni nak dimaksudkan pergerakan tersebut iaitu kita menangkap tadi dia melibatkan lakuan motor voluntary seperti mana yang kita dah belajari tadi murid-murid di rumah ya. Okay, kita boleh nampak di sini dia merupakan lakuan motor yang berkemahiran. Makna kemahiran di sini perlu ada latihan. Perlu ada kata kemahiran dan training lah untuk menghasilkan pergerakan tersebut. Okey, faham, cikgu. Okey. Okey. Alright. Seterusnya. Okey. Akmal dah ready untuk latihan pengukuhan ni. Saya yang jawab ke, cikgu? Iyalah. Boleh. Kita berdua je sekarang. You tak ya juga. Takkan belajar di rumah kan? Ya. Belajar di rumah pun boleh juga menjawab. Baik, cikgu. Alright. Okey. Dah ready ya? Sedia ya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Soalan berdasarkan maklumat berikut. Okey. Okey, pernyataan dia. Lakuan berlaku secara luar kawalan. Pelaku tidak mampu memodifikasikan lakuan. Oh, okey. Berlaku secara spontan dan singkat. Baik. Manakah yang merujuk kepada pernyataan di atas? Okey. A. Pergerakan voluntary. Okey. B. Pergerakan lokomotor. C. Pergerakan involuntary. Okey. Dan D. Pergerakan terkawal. Okey, cikgu bagi masa lebih kurang 2 saat cukup? Dapat dah jawapan ni, cikgu. Dapat dah jawapan? Sebab bagus. bukan apa, cikgu. Okey. Saya nampak ciri-ciri yang bila dia ada je dekat soalan itu, iaitu dia mengatakan berlaku secara spontan dan singkat, semestinya involuntary, cikgu. Itu ciri-ciri kuat yang mengatakan jawapan saya adalah C, cikgu. Betul sih ya? Ya, saya pasti, cikgu. Anda pasti? Pasti 100%. Okey, betul Akmal. Jawapan dia adalah pergerakan Voluntary. Kita ambil sikit macam tu. Sebab ciri-ciri dia ada dekat situ, cikgu. Okey. Alright. So, harap-harap murid di rumah dapat mengetahuilah Yap. jawapan tersebut. Okey. Okey. Seterusnya. Rajah menunjukkan
satu aksi dalam permainan bola tampar. Okey. Okey. Akmal biasa main bola tampar tak? Oh, lama dah tak main, cikgu. Lama tak main Lama tak main, Okey. cikgu. So itu rajah dia, kita boleh nampak. Okey. Dia sedang ingin membuat rejaman, aksi rejaman. Okey. Apakah jenis lakuan motor yang ditunjukkan dalam rajah 6? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. A. Generic. B. Voluntary. C. Involuntary. Dan D. Tanpa kemahiran. Asal kita nak bagi pelajar di rumah jawab ke? Macam mana? Nak jawab ke? Nak Abang Akmal juga? Diorang nak saya juga yang tolong ataupun wakil mereka untuk jawab soalan ni, cikgu. Oh, ya ke? Okey. Ya, cikgu. So, jawapan Akmal? Jawapan saya, cikgu. Ini kalau saya jawab betul, mesti saya akan dapat reward. Betul, cikgu? Betul. Tadi dah dapat satu. Ya. Okey. Kalau dekat sini murid-murid, tadi cikgu ada cakap kan, apakah jenis lakuan motor? Saya rasa B, cikgu. Voluntary, cikgu. Voluntary Yap, sebab Okey. ciri-ciri dia kan Kenapa? salah satu kan ada yang kemahiran. Okey, Macam betul. tadi cikgu cakap ada berlari, kita lompat, Ya. kita macam tu nampak tu. Dia main bola tampar. B lah ni cikgu, lakuan B, motor. Jenis lakuan motor adalah B, voluntary, cikgu. Okey, rasa fair. Murid-murid di rumah macam mana? Setuju ke tak setuju? Kalau setuju angguk, kalau tak setuju giling kepala. Dia orang angguk. cikgu. Semua angguk. Semua Okey, angguk, betul. cikgu. Jawapan dia voluntary. Okey, disebabkan kena Ikmal Ya. dapat jawab dengan betul. Aha. Okey, dekat atas tu ada reward. Banyak ni cikgu. Ada banyak. Okey. So, sila tampal dekat reward chart di atas. Ya. Satu ke dua, cikgu? Tadi dia jawab berapa? Tadi dah satu, ini Okey. satu, dah So, dua, dapat betul? Dua. Ya, baiklah. Jadi inilah reward yang saya akan tampal di reward chart sebelah kanan saya. Saya pilih mana-mana boleh, cikgu? Boleh mana-mana saja. Okey, satu saya akan tampal excellent. Okey, dan lagi satu adalah ini dia. Good job boleh, cikgu? Okey. Okey, boleh cikgu Saya tampal dekat sini. Okey, jadi saya dapat dah 2 reward untuk segmen kali ini. Okey, cikgu. Ya. Sebenarnya untuk soalan ini kan, Ya. saya pasti murid-murid juga ada melakukan kesilapan dengan Betul. diorang tak baca soalan ke ataupun dia tengok gambar rajah je, dia tak baca soalan, terus Betul. jawab. Macam mungkin cikgu boleh kongsikan juga antara Okey. tips and tricks ni juga, cikgu. Okey, kebiasaannya sekiranya kita ingin menjawab soalan, pastikan soalan tersebut kita baca sekurang-kurangnya 2 kali. Bagi betul-betul faham. Okey. Kemudian kita lihat apa kata kunci dia. Contoh dekat soalan ni kita boleh nampak kata kunci dia apa? Dari mana nampak? Jenis lakuan motor. Ya, jenis lakuan motor bergantung kepada kita punya gambar rajah tadi tersebut. Okey. Okey. So itulah jawapan dia, voluntary. Itu pastikan faham kehendak soalan. Faham kehendak soalan dulu, dan baca betul-betul. pilihan jawapan yang diberikan. Betul, ya. Dan barulah kita menandakan jawapan yang betul. Baik, kita akan berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Meja? Mana meja? Cikgu, Ya. kita nak sambung balik main badminton ke apa ni, cikgu? Kita teruskan dengan pembelajaran kita. Badminton sekejap lagi habis kelas. Cantik. Okey, cikgu. Jom kita sambung balik kelas kita. Silakan. Okey, murid-murid di rumah ya. So kita akan terus masuk kepada mekanisme penghasilan lakuan motor involuntary. Okey. Okey. Yang pertama, reseptor menerima rangsangan di peringkat periferi. Yang kedua, neuron sensori menukar rangsangan kepada bentuk
impuls sensori. Yang ketiga, impuls sensori dihantar ke saraf tunjang melalui proses sinaptik. Okey. Seterusnya, neuron sensori bersinap dengan neuron motor di saraf tunjang. Seterusnya, impuls sensori bertukar menjadi impuls motor. Seterusnya, impuls motor dihantar ke efektor. Seterusnya, lakuan akan terhasil. Ini adalah mekanisme bagaimana lakuan motor involuntary berlaku. Baik, cikgu. Apa yang saya perasan, cikgu, Ya. dalam slide cikgu yang cikgu terangkan tadi, Okey. ada neuron, ada impuls. Sebenarnya apa itu neuron dan juga impuls, cikgu? Okey, neuron ni adalah tempat laluan impuls yang hendak dibawa. Oh. Dan impuls pula adalah maklumat yang kita dapat daripada rangsangan yang kita terima. Okey, itu perbezaannya. Ya, betul. Baik. Okey, cikgu. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita masuk kepada contoh lakuan motor voluntary. Harap pelajar di rumah atau murid-murid di rumah dapat lihat gambar rajah yang telah disediakan. Baik. Okey. So kita tengok yang pertama. Okey, iaitu penerimaan rangsangan di periferi menghasilkan impuls sensori. Okey, dikenali sebagai reseptor. Okey. Okey, kemudian yang kedua, penghantaran impuls sensori ke saraf tunjang melalui neuron aferen. Itu yang kedua. So kita boleh nampak anak panah dia tu bergerak. Okey, seterusnya yang ketiga, saraf tunjang impuls sensori bersinap dengan neuromotor untuk menghasilkan impuls motor. Okey. Okey. Dan yang keempat, penghantaran impuls motor ke efektor melalui neuron eferen. Baik. Dan yang kelima, penghasilan output lakuan atau tindak balas terhasil. Okey, akan boleh faham setakat ini? Saya akan faham melalui kalau ada simulasi ataupun ya? contoh, cikgu. Okey, so untuk lebih Akmal lebih faham, so kita akan buat simulasi lah berkaitan dengan sentakan lutut. Lutut siapa yang kita nak ni, cikgu? Lutut Akmal lah. Boleh Akmal Boleh, cikgu. Okey. Okey, boleh saya duduk, cikgu? Okey. Okey. Baik. Okey. Okey, Akmal dah ready Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu Jangan kuat-kuat, cikgu. Jangan kuat Okey. Okey. Okey, murid-murid di rumah, so kita akan buat aktiviti sentakan lutut. Baik. Okey. Ya. Yang mana boleh cikgu pegang Saya gemetar, cikgu. Jangan gemetar. Okey. 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 Tak apa pun cikgu nak tunjuk bagaimana sentakan lutut tu berlaku. Alright. Okey. Okey. Boleh cikgu pegang Boleh, cikgu. Boleh Silakan. Aha. Okey, ini bahagian lutut Okey. Okey. Kita akan ketuk di bahagian tendon. Okey, di bahagian tendon. Okey. Okey. Dekat situ Yang je, mana kan? okey ni sini tendon tu, yang mana tendon tersebut dia bercantum dengan tulang tibia. Okey, tulang Okey. tibia. Alright, so Akmal dah ready? Dah bersedia? Apa lagi pilihan yang saya ada, cikgu? Okey. So Okey. kita tengok Ah. bagaimana sentakan lutut tu berlaku. Ini relax je, cikgu, Relax. Pastikan Akmal relax dalam keadaan tenang. Kaki pun dalam keadaan biasa-biasa. Okey, dah ready So Okey. kita tengok Okey. Akmal ready Aha. Bismillah dulu Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Okey, nampak tak? Cikgu, saya tak buat apa-apa, cikgu. Tak buat apa-apa. Dia sendiri. Ya, itu yang dimaksudkan dengan lakuan motor involuntary. Oh, lagi sekali, cikgu. Lagi sekali Ha. Okey. Jadi, sedia Okey, Akmal boleh rasakan bagaimana pergerakan itu berlaku. Kuat, cikgu, Ha? Tak ada, cikgu. Okey, so murid-murid di rumah boleh nampak kan bagaimana sentakan lutut tu
berlaku. Sekarang baru saya faham, Ya, cikgu. okey. Okey. Kita ambil tempat. Kita balik, cikgu. Okey, silakan. Disebabkan kerana Akmal bagus, cikgu bagi reward lagi dekat Akmal. Sentak lutut pun dapat? Iya, dapat. Lagi sekali, cikgu. Lagi sekali. Cukuplah. Okey. Okey, alright. Saya letak congratulations boleh lah, cikgu, ya? Boleh. Okey, alright. Saya akan letakkan dekat bawah excellent ini. Okey. Sekarang saya faham, cikgu, apa yang dimasukkan tadi. Reseptor, ya, efektor juga. Ya, betul. Impuls sensory neuron afferent tu. Itulah maksudnya. Itu yang dimaksudkan dengan bagaimana lakuan motor involuntary itu berlaku. Okey. Faham, cikgu? Okey? Okey, boleh, faham. Alright. Seterusnya, Kita masuk kepada latihan pengukuhan. Okey. So, Akmal dah ready untuk menjawab? Kalau saya dah tadi kita buat simulasi, cikgu, Ya. insyaAllah saya lebih faham mengenai apa yang cikgu kongsikan sebentar tadi. Okey, cikgu. Okey. Baik. Alright. Seterusnya, soalan dia, berikan sebab utama sentakan otot diklasifikasikan sebagai lakuan motor involuntary. Okey, kita tengok jawapan dia. A, impuls motor menerima maklumat daripada otak sahaja. B, impuls sensori bersinap dengan neuron motor di saraf tunjang. Okey. C, impuls motor menerima maklumat daripada otak dan saraf tunjang. Dan D, impuls sensori tidak bertukar menjadi impuls motor untuk mengakibatkan pergerakan itu. Okey, cikgu. Ya. Kalau saya dapat soalan contoh macam ni kan, Okey. macam mana kita nak tahu ataupun kita nak potong jawapan supaya ianya tidak mengelirukan murid-murid, cikgu, sewaktu menghadapi soalan contoh macam ni, cikgu? Okey, sekiranya soalan sebegini, pastikan macam cikgu cakap tadi. Okey, yang pertama, baca soalan sekurang-kurangnya 2 kali. Okey, kalau kita tengok dekat sini, cikgu baca sekali lagi soalan ya. Okey. Berikan sebab utama sentakan otot diklasifikasikan sebagai lakuan motor involuntary. Okey. So, soalan minta jawapan dalam involuntary. Okey. Itu di mana involuntary kita dah belajar tadi. Dia adalah di luar kawalan dan juga tanpa kita sedar. Okey, untuk soalan A, kita pergi satu persatu dulu. Okey. Impuls motor menerima maklumat daripada otak sahaja. Kalau daripada otak saja, Bukan involuntary, cikgu. bukan voluntary kan? Seperti mana kita tahu, involuntary dia berlaku dekat mana tadi? Saraf tunjang. Saraf tunjang. Betul. Okey. Okey, so jadi A dah salah. A dah salah lah kan? So kita potong. Kita potong dulu. Cikgu potong Boleh, cikgu? Alright. Okey. Jadi A salah. A salah. Okey. Okey. Kemudian B, impuls sensori bersinap dengan neuromotor di saraf tunjang. Rasa-rasa? Saya rasa macam betul sebab ada perkataan keywordnya di situ iaitu saraf tunjang. Saraf tunjang. Okey. Tapi saya nak tengok dulu pilihan jawapan C dan D, cikgu. Okey, so kita tengok jawapan C dan D dulu. Okey. Okey, C, impuls motor menerima maklumat daripada otak dan saraf tunjang. So, kalau kita tengok dekat soalan C itu, dia masih melibatkan otak dan saraf tunjang. Okey. Di mana kita tahu involuntary dia tidak melibatkan, Impuls motor. tidak melibatkan di Di otak. di otak. Okey. Jadi C salah. C salah lah. Okey. Okey. Pangkar. Okey. Yang terakhir kalau D. Dan yang D, impuls sensori tidak bertukar menjadi impuls motor untuk mengakibatkan pergerakan itu. Ini pun salah juga, cikgu. Ya, itu dah terang-terang memang jawapan D memang Salah. salah. Jadi so kita potong. Jawapan yang tinggal adalah B, iaitu Jawapan impuls dengan- sensori bersinaps dengan neuromotor di saraf tunjang, cikgu. Ya, betul. Pandai. Tepuk tangan sikit. Ya. Ya. Okey. Okey. Jadi jawapannya B, cikgu. Jawapan dia adalah
B. Alright. Okey, kalau dah betul jawapan dia, so cikgu bagi lagi reward Ini cikgu, saya meletakkan good job kerana saya dan juga cikgu dan juga murid-murid kat rumah, kita bersama-sama untuk menjawab soalan contoh ini. Okey. Macam mana cikgu, prestasi saya okey? Setakat ni alhamdulillah nampaknya ketara. Ya. Dah 4 dah. Okey. Okey. So cuma cikgu nak ingatkan di sini murid-murid di rumah, sekiranya nak menjawab soalan sebegini, pastikan anda pilih jawapan yang betul-betul mengikut kehendak soalan. Okey, baik cikgu. Sebelum kita nak berhenti rehat cikgu, saya pasti murid-murid kat rumah juga tertanya-tanya macam mana kita nak fahamkan dan tidak keliru mengenai neuron dan impuls semua ini cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan secara orang kata asasnya kan, macam mana kita tak nak keliru kan? Tak nak keliru. Okey. Berbalik kepada lakuan motor iaitu voluntary dan involuntary. Kita tahu seperti mana voluntary ini dia melibatkan adanya perbuatan tersebut ataupun lakuan tersebut melibatkan dengan kemahiran. Perlu dilakukan dengan secara latihan. Dan kalau pergerakan involuntary ini, dia adalah tindakan yang luar kawal, berlaku secara refleks dan secara spontan. Sebab itulah kita kena faham betul-betul apa itu involuntary dan juga voluntary. Dan pasti apa saja soalan yang berbentuk itu kita dapat menjawabnya dengan betul. Cikgu. Okey, baiklah. Kita nak berdiri rehat sekali lagi. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik cikgu, diorang dah tak sabar-sabar nak sambung belajar balik. Silakan. Okey. Untuk yang seterusnya kita akan sambung dengan mekanisme penghasilan lakuan motor voluntary. Okey. Boleh kita teruskan ke mana? Boleh. Okey, ini adalah flow ataupun perjalanan bagaimana mekanisme penghasilan lakuan motor voluntary. Okey, yang pertama sekali ialah reseptor menerima rangsangan di peringkat periferi. Okey, yang kedua, neuron sensori menukar rangsangan kepada bentuk impuls sensori. Yang ketiga, impuls sensori dihantar ke saraf tunjang melalui proses sinaptik. Seterusnya, semua impuls sensori dan saraf tunjang dihantar ke talamus. Talamus menyalur impuls sensori ke korteks cerebral di bahagian otak. Proses integrasi sensori dan motor berlaku di otak. Integrasi bermaksud otak kita akan melakukan pemprosesan maklumat apa yang hendak kita lakukan. Seterusnya, impuls sensori bertukar menjadi impuls motor. Seterusnya, impuls motor dihantar ke efektor melalui saraf tunjang. Kemudian, lakuan pun terhasil. Baik. Ini mekanisme penghasilan lakuan motor untuk voluntary. Seterusnya, kat sini kita boleh nampaklah secara lebih jelas dan detail bagaimana lakuan motor tersebut terhasil. Ini contoh dalam pergerakan untuk kita mengambil air yang berada di dalam gelas tersebut. Daripada peringkat awal, iaitu penerimaan rangsangan di periferi, dia menghasilkan impuls sensori. Kemudian, kemasukan sensori, iaitu penghantaran impuls sensori ke saraf tunjang melalui neuron aferan. Dan yang ketiga, semua impuls sensori dari saraf tunjang dihantar ke otak yang dimaksudkan dengan integrasi itu tadi. Seterusnya,
proses integrasi sensori dan motor berlaku menghasilkan impuls motor. Dan yang kelima, impuls motor dihantar ke efektor untuk menghasilkan pergerakan. Oh, okey. Okey. Faham, So, kamu boleh faham ya? InsyaAllah boleh cikgu. So, harap-harap murid-murid di rumah pun boleh faham juga. Okey, right. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya, untuk bagi memahami lagi, so kita akan cuba buat aktiviti yang melibatkan lakuan motor voluntary. Ini yang lutut lagi ke cikgu? Tak juga. Yang tadi involuntary. Oh ya. Yeah, alright. Okey. Jadi kita nak lakukan apa cikgu yang ni? Latihan ni. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya kita akan membuat tendangan leret yang mana kita ada kon kat depan ni. Alright. Kita akan pastikan tendangan tersebut dia ada target dia. So kita nak tengok yang mana kena faham. Okey. Untuk lakuan ni dia bergantung kepada kemahiran dan juga pengalaman yang ada pada pelaku tersebut. Kalau orang yang tak biasa, tak pernah buat tendangan, mungkin dia kena ambil masa lah Okey. untuk proses dalam sepakan lirik tersebut. Okey. So untuk aktiviti ni cikgu buat dululah. Oh, Cikgu ni pun silakan. nak tengok, nak uji juga dia cikgu. Okey ke tak okey kan? Okey. Saya akan tahan bola dekat sini cikgu. Okey. Jadi cikgu akan melirikkan bola itu untuk kena pada kon yang ada dekat sebelah saya. Kan sasaran kita lah. Ya. Okey, tengok murid-murid ya. Okey. Okey. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey So aku ready ya. Alamak. Alah. Tak kena. Ya, tak kena cikgu. Tak kena. Ada lagi sekali lah. Lagi sekali Lagi cikgu. sekali. Okey. Nampak tak? Dah lama tak main bola kan? Okey. Okey. So, Oh, kena cikgu. Kenalah cikgu. Kena. Wah. Okey. So kita minta Akmal pula buat. Nak tengok. Oh, boleh Boleh cikgu. Okey. Okey. So ni sasaran dia. Iya cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah. Tak kena juga. Nampak cikgu? Okey. Saya nak sama level dengan cikgu. Sama level. Okey. So kita tengok Okey. yang kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena juga Tak kena lah, cikgu. juga. So lagi sekali lah. Kalau tak kena ni, Okey. reward takkan dapat. Baik. Pastikan kena Kamal. Fokus. Tengok Okey. betul-betul. Okey. Stop. Wah, tak kena Nampak juga tak cikgu. kena juga Kamal. Okey, tak Cikgu, apa. maksudnya kat sini tandanya apa cikgu? Maksud di sini, semacam cikgu cakap tadi, dia melibatkan kemahiran dan juga pengalaman yang kita ada lah. Ya. So nak bagi memastikan kita mantap dalam tendangan lirik untuk aktiviti ni, kita perlukan banyakkanlah latihan. Lagi satu cikgu lupa cikgu. Apa dia? Sebab tu kita boleh main badminton je cikgu. Oh, betul. Okey, Kamal. Okey. Baik. Sekarang baru saya faham cikgu apa perbezaannya kan? Ya, betul. Okey. Okey. Seterusnya, ini merupakan contoh lakuan involuntary. Okey. Okey, kita boleh nampak kat sini. Okey, ini contoh main badminton yang macam kita main. Okey, dalam permainan badminton, apabila pemain mendapat hantaran bulu tangkis yang tinggi ke belakang gelanggang, maka pemain yang berkemahiran tinggi akan melakukan smash. Yap. Okey, ke gelanggang lawan. Namun bagi pemain yang mempunyai kemahiran rendah, hanya mungkin melakukan hantaran balas secara lob ke gelanggang lawan. Itu contoh dalam permainan badminton. Dan contoh kedua ialah dalam permainan bola tanpa, iaitu semasa menerima servis, pasukan yang kurang berkemahiran hanya akan menghantar semula servis tadi ke gelanggang lawan. Bagi pasukan yang mempunyai kemahiran yang tinggi, mereka akan membuat strategi seperti menyangga, mengumpan dan seterusnya merejam bola tersebut ke gelanggang lawan. Ini contohlah antara yang selain daripada contoh kita lakukan tadi. Saya macam nak buat lagi sekali lah cikgu. Buat sekali kan? Tak Okey, apalah. kita bagi peluang lah. Boleh? Tak payah. Okey. Okey, seterusnya. Alright, seterusnya kita masuk kepada latihan pengukuhan. Okey. Okey, dah ready Kemana? Alright. Okey, cikgu juga minta murid-murid di rumah pun harap bersedia dengan latihan pengukuhan ni. Okey. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan lakuan motor voluntary? Okey. Cikgu ulang sekali lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan lakuan motor voluntary? Okey. Okey. A. Lakuan terhasil
apabila situasi tidak memerlukan pergerakan tersebut. Okey. B. Pelaku mampu memilih dan memodifikasikan lakuan yang terhasil. Okey. C. Merujuk kepada semua lakuan motor yang dihasilkan secara luar kawalan. D. Mutu lakuan yang terhasil tidak dipengaruhi oleh interaksi pelaku dengan persekitaran. Ini siapa murid-murid yang tak faham dengan soalan ini, mereka akan menggunakan taktik dadu, cikgu. Taktik dadu. Tapi jangan. Okey. Itu adalah tindakan yang orang kata kurang bijak sebenarnya. Betul. Kalau kita faham, dia minta lakuan motor voluntari, cikgu. Ya. A semestinya salah, cikgu. Kenapa salah? Sebab dia kata lakuan terhasil apabila situasi tidak memerlukan pergerakan tersebut. Apa pula? Ya, betul. Salah kan? Betul, cikgu? Okey, jadi salah. B, pelaku mampu memilih atau memodifikasikan lakukan yang terhasil. Ini nampak macam betul. Tapi tak apa, tengok yang seterusnya. Merujuk kepada semua lakuan motor yang dihasilkan secara luar kawalan. Saya rasa macam salah lah Cikgu C ni. Salah kenapa tu? Sebab dia kata semua lakuan motor yang dihasilkan secara luar kawalan. Salah kan? Kalau luar kawalan, dia lebih kepada? Involuntary. Ya, betul. So, kita pangkas siap-siap. Jadi tinggal B dengan D, Cikgu. Mutu lakuan yang terhasil tidak dipengaruhi oleh interaksi pelaku dengan persekitaran. Boleh pula macam tu dengan persekitaran. Pun saya rasa ini pun salah, Cikgu. Salah. Okey. So, kita dah dapat jawapan yang betul, iaitu? B. Pelaku mampu memilih atau memodifikasikan lakukan yang terhasil. Ya, betul. Jawapan dia B. Yes, okey. Itu dia, Cikgu. Okey. Baik. Untuk kali ini kita sentuh, kalau saya perasan tadi, mengenai lakuan motor voluntari, kan, Cikgu. Mungkin Cikgu juga boleh berkongsikan kepada murid-murid kat rumah supaya macam mana mereka nak fahamkan lagi dengan bab ini sebenarnya, Cikgu. Okey. Untuk murid-murid di rumah, bagi memahamkan bab ini, pastikan yang pertama, fokus di dalam kelas, belajar betul-betul apa yang cikgu sampaikan. Yang kedua, cuba aplikasi apa yang dah kita belajar. Dan yang ketiga, sekiranya tidak faham, berjumpa dengan cikgu tersebut dan tanyalah dia. Ya, itu seeloknya cikgu, seeloknya, kan? Betul. Nak main bola boleh tak salah kan cikgu? Tak salah. Pelajaran pun kena ni juga. Betul. Alright. Okey, jadi cikgu, saya punya sebelum tu. Lupa. Reward. Betul jawapan tadi. Pentadbiran macam mana, cikgu? Saya punya prestasi tambah untuk kelas satu lagi reward sebab jawapan tadi betul. Oh, tambah lagi satu, cikgu? Tambah satu lagi. Okey. Saya akan ambil. Keep it up boleh, cikgu? Iya, boleh. Okey, inilah reward saya dekat sini. Sepatutnya saya boleh dapat 6, tapi biasalah. Lama tak main bola, cikgu. Tak dapatlah. Okey. Jadi, macam mana, cikgu? Saya punya prestasi? Okey, prestasi kemarin cikgu nampak untuk hari ini sangat memberangsangkan, sangat bagus. Dengan pencapaian yang mana kita belajar pada hari ini, iaitu berkaitan dengan voluntary dan juga involuntary. Aiman dapat jawab dengan sebaiknya. Baik, alhamdulillah. Baik, cikgu. Dari segi kalau murid-murid kat rumah nak mencari bahan-bahan rujukan, di mana, cikgu? Okey, sekiranya murid-murid di rumah untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan apa yang kita belajar, boleh masuk ke portal Sumberku Delima. Yap, cikgu. Yang mana ada dekat kaca TV tu, ada tertera link kat bawah tu, cikgu. Ya, betul. Baik, cikgu. Jadi terima kasih banyak, cikgu. Sama-sama, Iqmal. Dah kongsikan kita mengenai bab kali ini, iaitu bab apa, cikgu? Bab apa? Bab yang kita belajar kali ini, cikgu. Bab motor kawalan manusia. Iya, cikgu pun kenapa-napa, cikgu. Baiklah, kepada anda semua, apa yang dikongsikan oleh cikgu tadi, sedikit sebanyak akan dapat membantu anda dan lagi faham mengenai bab yang cikgu kongsikan kepada anda tadi. Baik, cikgu, kita akan jumpa lagi insya-Allah. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Inilah dia slot menengah atas bersama dengan saya, Akmal Nazir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu, kita rematch balik, cikgu. Kita punya bola tadi, boleh? Boleh. Okey. Wah. Okey, cikgu. Tak kena, cikgu.
Saya Pak cikgu.